Assalamualaikum dan selamat tengah hari ya rakan-rakan. Hari ini saya nak tengok pay Australia New Zealand. Tengok ni di H1 ya, di H1 di fasa dia advancing, declining, fasa declining mana dia market sedang menurun. Di H4 tengok menurun juga, declining juga. Tengok value area terbuka, dan di daily juga dah berlaku proses bear, market dah break value area ya. So inilah dipanggil keadaan harmonis ya, keadaan harmonis. So kita jangka di pair Australia New Zealand ini akan berlaku penurunan yang agak jauh lagi lah. Mungkin insyaAllah 200 pip, minimum pun 200 pip lagi lah dekat sini kan, pada support yang berikutnya. Market taklah terus turun macam ni, dia ada proses turun naik lah kan, macam ni, naik turun kan. So market tak akan turun terus macam tu, kecuali ada news 200 pip, 300 pip akan menurun. Tapi market akan turun naik dan kita jangka market akan ke sini. Ini dipanggil bila kita lihat keadaan directional bias di daily declining. Ini baru permulaan ya. Of course nanti kalau tuan-tuan dah belajar masuk kelas PAM, market akan naik kat sini dulu. Ini dekat daily kan, dan akan berlaku penurunan sini. So bila ini keadaan berlaku, fokus kita di kat H1 ya, buka time frame H1, fokus kita nak sell saja di H1. Sell kita adalah sell CPY, entry CPY, ataupun CP line, lagi apa, invalid CP line dan lain-lain lagi ya. So insyaAllah fokus kita di Australia New Zealand ini ialah untuk sell saja minggu depan ya, dan minggu berikutnya. Okey, kita tengok pair yang berikutnya. Pair apa ya? Pair berikutnya kita tengok pair Australia USD. Okay, Australia USD, directional bias adalah tengok cantik ni, di fasa advancing. Kekuatan arah adalah untuk buy ya. Mungkin kalau nak turun pun ada retracement 50-60 pip. Tengok dekat S4 pula apa yang berlaku dekat S4. Di S4 market ranging, ranging ya. Market tak naik lagi, dia masih lagi dalam keadaan ranging lah. Dan di H1, apa yang terjadi pada H1 pun ranging juga. Market ni memberi indikasi big players dah melakukan mengumpul retail trader, buyer dan seller ni dalam keadaan ranging lah. Kejap dia buy, kejap dia sell. Ini dipaham, kalau kita faham ya, inilah berlakunya KMB back to back ya. Mana KMB back to back ni ada entry buy, ada entry sell dekat sini ya. Inilah kefahaman back to back. Tapi fokus kita nak untuk buy sajalah, kan. Ini kalau kita nak buy sell back to back ni sementara boleh lah, tak perlu lama lah, 10 pip, 15 pip saja kan. So kekuatan di Australia New Zealand masih buy ya, masih buy ya. So tunggu market keluar daripada zone distribution ataupun accumulation ni, ke arah buy. Bila ke arah buy tu makna dia value area tu akan terjadi macam ni ya. Ni H1 ya. Bila kita lihat value area tu dah macam ni, saya tak showkan entry. Nak entry pun macam ni. Macam ni value area ni tu EMA 20 dan EMA 50 pula di bawah.
Macam ni kan. So market pula kita tunggu keadaan ni. Kita tunggu keadaan market macam ni. Macam ni baru fokus kita nak buy. Sabarlah. Ada sabar. Tak sabar tu yang masalah kita kan. Okey, kita tengok Euro USD pula. Euro USD tengok di daily keadaan masih ranging juga. S4 ranging juga. Dah lama ranging ni dia S4 ni. Market turun naik dekat situ sajalah. Tengok dia punya ni. Market bermain dalam range sini ya. Turun naik 160 pip juga. Ni dekat S4 turun naik turun. Okey, dekat daily kita lihat apa yang terjadi dekat daily. Kekuatan masih arah buy ya. Tapi dekat daily pun dah ranging juga tu. So kurang menarik lah kalau kita nak entry dekat apa? Dekat Euro USD ni. Tapi dia punya ranging tu range dia 160 pip lah. Okey, di sini kita jangkakan Euro USD ni dekat daily ya. Market boleh ni kan, ini dia punya ranging punya area. So market boleh jangka boleh naik ke atas, akan meneruskan perjalanan. Ni kat daily ya. Dia break sini insya-Allah akan terus. Dia break sini dan dia break BEMA ni, mana itulah berlakunya pertukaran arah untuk sell. So kita tunggu keadaan ni ya. Keadaan bila berlakunya breakout sini dan breakout BEMA ni, berlaku BEMA ni, kita sell. Tapi kalau market break ni resistance ni dan tak masuk balik, maknanya fokus kita adalah untuk buy sahaja. Itu di Euro USD. Kita lihat pula Great Britain USD ya. Tengok di daily ni okey, dekat daily dekat Great Britain USD ni tengok dah berlaku tukar arah. Ini BEMA ya. Market naik balik buat retracement hampir 200 pip. Tengok dah turun balik. Ada candle semalam, candle sell ya. So ni beri indikasi awal market tu sudah nak berlaku pertukaran arah. Tengok dekat S4. Okey, tengok S4 dah berlaku BEMA sini, market turun. Kat sini nampak dia masuk balik ni. Itu indikasi awal, makna dia arah market tu akan meneruskan perjalanan ke arah sell ya. So of course dekat S1 akan ke arah sell lah. Ya. So ini bagi saya kenaikan ini dekat S1 ini retracement saja. Sebab ini retracement dekat sini. Sebab kekuatan sekarang ni ialah kekuatan sell sekarang ni. Kita tengok dekat daily ya. So daily declining, S4 retracement, tapi dah memberi indikasi market tu nak turun balik. Mana retracement tu sudah habis retracement ni kan. Ini ni dia masuk BEMA balik ni kan. Okey, dekat S1 ya retracement, tapi dah beri indikasi untuk berlaku proses penurunan. Itu dekat Great Britain New Zealand, Great Britain USD sorry ya. New Zealand USD pula kita tengok. Okey, New Zealand USD kita tengok dekat daily kekuatan masih buy ya. Kekuatan masih buy. Mungkin kemungkinan boleh berlaku retracement dekat sini 90 pip. Tengok apa buy maksud dia di fasa advancing. Di S4 pun di fasa advancing. Ni nampak ni. And then of course dekat S1 ni ada berlaku penurunan ya, sikit ya. Kita tengok apa yang berlaku dekat S1, retracement. So inilah kekuatan buy. So ini retracement, penurunan ya dekat S1 ya. So di New Zealand USD ni
directional bias dalam keadaan harmonis, di mana daily advancing, S4 advancing, S1 pun uh, advancing. So fokus kita adalah untuk buy saja di New Zealand USD ni. Buy kita adalah buy CPY ya. Saya suka buy CPY ya. Okey. Kita lihat lagi USD Canada ya. USD Canada di daily, kita lihat di daily keadaan dalam di fasa advancing, kekuatan arah untuk sell ya. Kekuatan masih sell ya. Kekuatan masih sell. Kalau dia nak buy pun sedikit saja lagi lah. Kecuali market dah tukar arah ni, dah berlaku bear dekat S1. Okey, kita lihat dekat S4. S4 market ranging. Tengok market ranging ni, dia big player ataupun bank sedang memerangkap retail trader. Dia memerangkap seller dan buyer dekat sini kan. Masa inilah bank ataupun big player membuat keuntungan yang besar kat sini sebenarnya. Kita buy dia sell, kita sell dia buy. Mereka buat keuntungan di sini. Okey, USDCF pula. Ni dekat S4, kita lihat dekat S1. Ranging juga nampak market macam ni. Inilah saya panggil market huru hara. Kalau saya tengok macam ni, saya tak masuk market. Walaupun dekat daily menunjukkan ke arah sell. Saya tak akan masuk market bila keadaan macam ni, value area dia flat dan di dalam candle. Inilah market huru hara. Hindarkan market untuk masuk market di USD Canada minggu depan ya. Tak guna pun. Kita buy dia sell, kita buy, kita sell dia buy. Apa yang akan jadi? Dia mengganggu emosi sakit kita. USD CF, tengok dekat daily dalam keadaan menurun di fasa declining. S4 dalam keadaan ranging, dekat S1 pun ranging. Tak menarik juga untuk entry dekat USDCF ni ya. So tunggu kekuatan value area terbuka ke sebelah bawah. Kekuatan masih sell lah, sabar. Masa ni big player macam saya cakap tadi tengah membuat keuntungan. Di sinilah retail trader terperangkap dengan urusan niaga mereka. Kita buy dia sell, kita sell dia buy kan. So USD Japan, kita lihat USD Japan, tengok di daily, apa yang terjadi di daily. Kekuatan adalah sell ya. Kekuatan sell ya, di fasa declining. Mungkin berlaku kenaikan 70 pip, retracement di nanti dekat S1 ya, akan naik ya. Kita jangka akan berlaku kenaikan. Market tak terus nak naik je terus, nak turun dia mesti naik dulu. Itulah pergerakan yang dilakukan oleh bank. Dia induce people to buy bila market naik kat sini. So bila naik kat sini besar ni, dekat S1 nampak gerakan yang besar. Tapi dekat daily ia merupakan retracement saja. Faham ya rakan-rakan? Kita tengok balik di S4. S4 tengok keadaan menurun. Di S1 pun of course keadaan menurun juga, di declining juga. Fokus kita untuk sell saja di USD Japan ni. Akan berlaku penurunan lagi insya-Allah. So sebelum nak turun tu dekat S1 pun dia akan berlaku, selalunya market akan pergi dekat value area ni nak entry. So kita akan entry di kawasan value area. Apa yang saya maksudkan kawasan value area ialah macam ni ya. Saya cerita tadi entry CP bar. Apa maksud entry CP bar? Maksud dia kita dah faham market adalah dalam keadaan declining, di fasa declining. Fokus kita nak sell saja. Okey, bila kita sell, bila sell ialah kita sell CPY. Maksud sell CPY tu ialah CP tu candlestick ya. CPY. Ini yang market saya suka ni. Ini market harmonis ya dekat USD Japan ya untuk sell ya. CPY. CPY membawa maksud candlestick pattern di value area. Okey. Kita tahu ni yang ni EMA 50, EMA 20 ni adalah value area ya rakan-rakan ya.
Ini value area. Wah, value area. Wah terbuka. O tu open, terbuka. Value area terbuka. Tu kan. So kita tunggu keadaan ni di H1 ya. Kita lihat di daily declining, di H4 declining, di H1 declining. Fokus kita nak sell saja. Apa yang saya nak masukkan CPY ni lah candlestick pattern di value area. Kita lihat candlestick pattern ni ya, yang berhampiran ataupun bersentuhan value area. Tengok candle ni, candlestick pattern ni. Ni nampak ni. Ni candlestick pattern engulfing di value area, bersentuh dengan value area. Ini pun consider candlestick pattern. Ni candlestick pattern, candlestick pattern, candlestick pattern. Dekat sini yang dot-dot ni, itulah entry CPY. Entry CPY ya rakan-rakan ya. So entry CPY. So entry CPY ya. And then kebanyakan kita tertipu dengan pergerakan market kerana big player melakukan manipulasi, engulfing, shooting star, apa lagi, macam-macam lah candlestick pattern dipanggil. Bagi saya inilah ni apa ni, dia induce kita untuk, ini engulfing juga ni, dia induce kita nak buy. Bila kita buy, market turun. Sama juga ni candlestick pattern dekat ni. Semua candlestick pattern yang saya tulis warna merah ni, dia punya tu pergerakannya hanya sementara saja. Kalau kita termakan dia punya ni, dia punya apa, pergerakan tu, kita buy kan. Ni invalid CP. Yang dot-dot merah tu saya panggil invalid CP buy. Kalau kita buy, makna dia, kalau kita hold, MC account kita. Inilah, kalau boleh kita jangan entry ya dekat candlestick pattern yang saya dot-dot warna merah tu. Kerana dia again value area. Sebab value area kita adalah di dalam fasa declining. Tengok itu invalid CP. So fokus kita dekat USD Japan adalah untuk sell ya. Sell kita adalah sell CPY ni. Ada candlestick dekat ni value area, kita sell. Okay guys, saya harap video ni dapat memberi pembelajaran, kefahaman kepada anda untuk melihat directional bias untuk tiga time frame di daily, di H4 dan di H1. Kita tunggu directional bias dalam keadaan harmonis. Contohnya declining. Fokus kita nak sell saja. Kalau directional bias declining, ranging, tunggu dekat S4 dan S1 tu dalam keadaan ranging dulu, dalam keadaan declining dulu, baru untuk kita entry untuk sell. Okey rakan-rakan, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.